Wan Wo, apa khabar? Wan Wo, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Ada ke tak dengar? Tak dengar apa saya cakap? Wan Wo, Assalamualaikum. Tak dengar, takut dia belum ni bagi just link. Okey, kita tunggu lagi 2 orang sebenarnya. Seorang daripada Brunei. Cik apa saya tak tahu, dia belum beri nama, tapi dia beri nombor short form AKHN. Saya pun tak tahu apa tu AKHN. Akram. Dia cakap yang nak cari bahan-bahan tu je. Dia nak cari komputer. Oh. Telefon. Tapi insya-Allah saya akan rekod yang malam ni punya. Sebab tak nak rekod banyak sangat, banyak rekod dah hampir 10 yang saya dah upload kat YouTube kan, dia akan ulang-ulang. Jadi tapi untuk malam ni mungkin ada yang tak dapat ni ikut dengan betul sangat. Okey, ada orang masuk, maaf. Oh ini puak Encik Isyamuddin. Tu unit KL kat belakang. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Encik Isyam, apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daripada office ke? Ha? Encik Isyam daripada office ke? Okey, alhamdulillah. Kita tunggu lagi, mungkin yang daripada itu tak dapat hadir. Kita mula dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika fi ibadatik. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in taqabbala. Allahumma zukna fahman nabiyyina hifzal mursalin. Allahumma idfa 'anna bala' wal waba' wal mahni wa sil asqam. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir wa la tu'assir tamim bil khair. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amin amin rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan tahniah dan mabruk kepada semua peserta dan selamat datang kepada Bengkel Baqi ke-49 bermula malam ini Isnin 14 hari bulan bersamaan dengan 3 Zulkaidah, insya-Allah sampai 1 Julai ya kita punya kelas. Dan ucap tahniah juga kerana terpilih untuk ikuti satu usaha memahami Al-Quran yang kita baca sekian lama, sedangkan itu adalah kalimah-kalimah Allah yang Allah sebutkan firman untuk kita menjadi panduan pada kita. Dan mudah-mudahan dengan usaha permulaan ini, iaitu 12 jam 6 hari kita belajar, akan menjadi mencetus kita punya motivasi terus untuk memahami teks Al-Quran. Kerana bengkel ni berjalan untuk 6 minggu, 6 sesi, 2 jam, 12 jam terus sekali.
di mana saya akan jelaskan bagaimana sistem Nahu atau grammar bahasa Arab dan dia punya morfologi, iaitu perubahan-perubahan perkataan itu berfungsi untuk kita mendapat asas yang lengkap sebagai framework. It is rangka kerja kan? It's a framework of how the system functions. Itu yang dan dinamakan baki. Dinamakan baki adalah kerana bahasa Arab Al-Quran Yusra. Nampak di skrin ya? Nampak. Okey, Yusra. Yusra ni kebetulan nama saya Yusof. Isteri saya Dr. Rahaila. Dia menjadi bidang pedagogi dan banyak input dia dalam menyiapkan modul ini. Dan baki juga bermakna baki macam baki duit kan, baki dalam bank kalau banyak baguslah, alhamdulillah. Baki ni masuk yang tinggal, the remaining one, the remainder. Ini yang saya nak sampaikan. Baki ni kita baca Quran begitu banyak bertahun-tahun, 20, 30, 40 tahun, tetapi tak boleh faham Quran tu. Sedangkan kalau kita belajar bahasa Inggeris pada darjah 1 sampai sekarang boleh baca, boleh faham pula. Apa yang the missing link tu? Apa yang knowledge gap yang tak ada tu? Itu bakinya nak sampaikan. Dalam 12 jam ni saya akan sampaikan dalam masa 6 minggu ni, 3 minggu ni. InsyaAllah itulah the knowledge gap yang kurang untuk kita mula memahami teks Al-Quran. Yang saya akan sampaikan dalam masa 12 jam insya-Allah. Okey. Jadi kita mulakan. Jadi sebelum tu housekeeping. InsyaAllah kita punya kelas kita jalan selama 1 jam, lepas tu kita rehat 20 minit, sambung. Dan kita ada 8 modul atau 7 saya dah gabung dan juga kurangkan sana tambah sini sebab saya selalu update dari segi penyampaian. Okey, jadi insya-Allah akan lengkap semua yang akan diberikan maklumat dan ilmu mudah-mudahan. Dan lepas hadir bengkel ni boleh hadir latihan amali. Latihan amali ni untuk memahirkan dengan ilmu yang kita dapat semasa 12 jam. Sebab bahasa kena biasa. Kalau kita latihan amali ni baca Quran aja, yang tu saya akan tekankan, baca Quran. Tetapi dengan mengambil pendekatan appreciate ataupun mengambil pendekatan apply ataupun mengamalkan apa yang kita belajar, kita baca Quran tu dan cuba praktikkan bagaimana nak faham teks Al-Quran itu. Okey? Jadi kursus bahasa Al-Quran Yusra Baki ini disampaikan oleh Baki Resources, syarikat saya, dan juga College Dar Al-Hikmah, iaitu satu college Institut Pengajian Tinggi Islam terawal di dunia, di Malaysia, maaf. Di Malaysia sejak tahun 1989. Okey. Right. Jadi kita mula insya-Allah. Okey, ini ialah Profesor Datuk Dr. Syirif Fadil, murabbi dan juga presiden kepada College Dar Hikmah, yang juga merupakan mantan pengerusi ahli lembaga pengarah USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, Lujena adanya. Okey, itulah College Dar Hikmah. College ni terletak tak jauh pada rumah saya, di Kajang, Sungai Ramal Dalam. Okey, dan ini latar belakang saya sendiri. Tak nampak ustaz pun. Sebab saya asal bukan ustaz. Saya asal kerja bahagian korporat, bidang korporat sehingga tahun 2005. Lepas tu saya kerja sendirilah, banyak korporat. Dan saya mula minat untuk mendalami Al-Quran tahun 2015. Selepas saya buat ibadah haji 2012, 2013, 2014, saya masuk ikuti kursus ini. Asal ke Al-Furqan di Bangi. Ini 10 bulan.
10 bulan setiap minggu 2 jam. Dan ini memberikan pendedahan awal. Masih tak dapat memahami Quran dengan baik, dalam 20% mungkin. Lepas tu saya ikuti satu program syariah, program bertempat di Ontario, Canada secara online lah. Mufti Yusuf Mulan merupakan dunia pengasas dan juga murabbi itu. Dan saya jadi ahli semua hidup. Ini fokus belajar Nahu. Kebanyakan belajar Nahu dan juga bagaimana Nahu diaplikasikan untuk tafsir Quran. Banyak saya belajar dari sendiri daripada dia dan banyakkan saya belajar sendiri, aplikasikan nulis pengetahuan saya tentang Nahu dan itu yang dia ajar ni terlalu dalam. Terlalu detail, terlalu terperinci untuk boleh baca Quran gondol atau Quran yang ataupun kitab-kitab yang tanpa baris tu. Tapi saya ambil cedok tu untuk faham Quran, sebab Quran dah ada baris semua dah. Dia lebih mudah. Okey, itu jadi itu yang saya dalam jabatannya dalam 2 tahun dan lepas tu saya rasa saya yakin mudah sebenarnya untuk faham Quran. Mudah. Ini saya akan bentangkan insya-Allah. Okey, dan itu latar belakang saya. Mantan kadang tak mantan lah kalau unit KL ni dia ikut semester, kadang ada dilantik, kadang tak dilantik, kadang mantan, kadang jadi balik, kadang mantan. Itu terkuti mantan di situ. Okey. Lepas tu saya ialah ini lain-lain. Saya punya akademik saya ITM, HAL dan juga Harvard IID. Itu sekejap saja. Terus, okey, inilah yang meyakinkan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguh-sungguhnya kami telah mudahkan Quran itu lidzikri, bagi peringatan, bagi pelajaran. Fahal, maka adakah min muddakir? Muddakir ialah orang yang mau ambil ingat. Orang yang ambil peringatan, muddakir. Ini kita akan belajar ni isim fa'il. Kita akan belajar nanti. Dan kita lihat dan ayat ni diulang 4 kali dalam surah Al-Qamar. Jadi ini jaminan yang Allah beri. Allah ulang 4 kali lagi. Maksud ada betul-betul ustaz. Mudah untuk belajar. Kenapa kita kata susah pula? Mungkin pendekatan tak apa-apa betul. Mungkin pendekatan tak apa. Itulah yang saya kata, yang saya akan sampaikan ni is the knowledge gap yang tak ada, yang missing gap, the remainder, yang baki yang tak ada tu, yang nak sampaikan. Mudah-mudahan dengan ada ilmu yang akan sampai 12 jam ni, insya-Allah kita tuan-tuan dan puan-puan dapat mula memahami teks Al-Quran. Jadi apa yang kita akan ajar fokus mainly pada grammar atau nahu bahasa Arab dan juga dia morfologi, perubahan perkataan. Dan dari segi pengalaman saya juga mengajar bahasa Inggeris, peringkat MUES pun saya pernah ajar. Maksudnya bahasa Inggeris dengan bahasa Arab tu, bahasa Al-Quran khususnya, sebenarnya bahasa Al-Quran patut 7 kali lebih mudah untuk kita kuasai daripada bahasa Inggeris. Lebih lagi bila kita orang Melayu, banyak perkataan-perkataan yang kita gunakan memang asalnya daripada Quran. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, tak sedar. Banyak yang kita akan lihat nanti. Jadi itu lebih mudah lagi. Dan bahasa Al-Quran cukup sistematik, cukup berstruktur. Maksud kita boleh ikut jadual dan kita boleh aplikasikan ilmu tu untuk semua bahagian. Tentulah adalah pengecualian-pengecualian yang saya akan sampaikan juga nanti supaya boleh lebih memahami. Okey, baik. Okey, apa yang kita akan belajar sepanjang kursus ini ialah pertama kita akan bandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi kita kalau belajar satu bahasa baru lebih mudah. Kita bandingkan dengan apa yang kita telah tahu, iaitu yang saya guna pendekatan itu. Dan bagaimana mengenali ganti nama bahasa Arab. Ganti nama, pronoun. Saya, awak, dia, mereka. Kenapa ganti nama dulu? Lepas tu, mengenali kata sendi dan kata hubung bahasa Arab dan peranan nahu mereka. Kenapa saya ajar ganti nama dulu? Sebab ganti nama dalam bahasa Arab ada 12 perkataan yang unik. Kalau bahasa Melayu lagi kurang lah. Melayu tak banyak. Dia awak,
Awak lelaki, awak perempuan sama kan? Dia lelaki, dia perempuan sama, tapi Arab lain. Kan? Melayu ada 6 aja saya rasa. Tapi bahasa Arab ada 12. Dan 12 perkataan ini diulang-ulang dalam Quran sebanyak 24,000 kali. Maksud kalau 12 perkataan ini, takut ada orang masuk nanti. Okey, Kak. Okay. Ada orang termasuk terkeluar. Dia punya komputer mungkin line tak apa baik. Okey, tak apa. 12 perkataan ini diulang-ulang sebanyak 24,000 kali. Bermaksud itu 24,000 kali itu lebih kurang 1/3 Al-Quran. Al-Quran ni ada dalam 75,000 perkataan. Jadi 24,000 tu kira 1/3 lah, 1/3. 1/3 maksud kalau kita boleh kenali 12 perkataan ni, 1/3 Al-Quran dia dalam tangan. Tak susah pun nak ingat. Jadi itu, dan kita akan nampak nanti. Lepas tu kita akan kenal juga kata sendi, kata hubung. Sendi, kata hubung dan peranan nahu mereka. Dan nombor 4, bagaimana mengenali 3 bentuk kata nama, isim. Serta terjemahan dia. Bahasa Arab ni cukup eloquent dan maksud cukup fasih dari segi penyampaian. Ada setengah-setengah perkataan Arab tu atau setengah Quran tu ialah dia tak boleh terjemah dengan satu perkataan saja kepada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain. Satu perkataan tu perlu 3, 4 atau 5 perkataan untuk terjemah hadis. Itu maksud bagaimana tepatnya Al-Quran itu. Jadi itu kita akan kenali nanti. Dan nombor 5, bagaimana kita kenal perbuatan lah. Nak bezakan perbuatan yang sedang berlaku, akan berlaku, telah berlaku dan juga kata-kata perintah. Itu kita akan kenal. Terus nombor 6, baru kita masuk nahu. Setelah kita kenal semua jenis perkataan, bagaimana nak bezakan perkataan-perkataan itu, bagaimana nak terjemah perkataan-perkataan itu, kita akan baru masuk kepada nahu. Apa itu nahu? Basically nahu ialah mengapa baris huruf terakhir perkataan berubah-ubah. Kita tahu bahasa Arab ada Quran ada A, I, U kan? A, I, U. Rupanya ada baris atas, baris bawah, baris depan ataupun fathah, kasrah, dhammah. Itu yang kita akan gunakan. Jadi itu berubah. Kadang-kadang kita nampak dalam Quran tu ada bunyi Allah, kadang-kadang Allahi, kadang-kadang Allahu. Kenapa? Ada Allah, Allahi, Allahu. Itulah nahu. Dia menunjukkan peranan perkataan tersebut dalam ayat. Peranan dia sebagai sama ada yang melakukan perbuatan atau yang diperlakukan perbuatan ke atasnya, satu perbuatan ke atasnya, atau ia menjadi berkaitan dengan perkataan sebelumnya dalam bentuk frasa ataupun bentuk jadi bentuk objek pada haraf. Itu yang kita akan belajar tu. Lepas tu kita akan belajar tentang 2 jenis frasa. Ada 4 lah kot dah frasa, bentuk frasa Al-Quran, tapi yang paling penting ada 2 saya akan sampaikan. Satunya mudhaf ilaih, ini paling banyak. Bila kita tahu bentuknya kita boleh terjemah dengan lebih tepat. Lepas tu mausuf sifat, tentang sifat. Okey, itu. Lepas kita kenal frasa, baru kita kenal ayat. Ayat atau jumlah. Ayat dalam Quran ada 2 jenis lah. Iaitu jenis ayat yang berbentuk jumlah ismiah atau ayat-ayat yang berdasarkan isim, kata benda sahaja. Dan apa yang perlu kita kenali dalam ayat macam itu. Dan juga ayat yang berdasarkan atau berasaskan perbuatan. Bila ayat berasaskan perbuatan, jumlah fi'liyah, apa yang kita akan perlu cari dan perlu faham. Okey? Dan lepas tu nombor 9, kita akan belajar tentang kata sendi haraf khusus. Setengah-setengah haraf dia perlu bergabung atau berganding dengan haraf lain untuk beri makna yang berbeza. Itu saya akan tunjukkan. Nombor 10, kenapa terdapat beberapa perkataan tidak ikut pattern atau wazan atau berubah-ubah. Sebab
bahasa Arab ni ikut pattern. Dia ikut pattern yang standard. Maksudnya kalau makna yang memukul ada bentuk dia. Tapi kadang-kadang ada perubahan sedikit. Itu kerana apa? Kerana pertama, satu untuk mudahkan sebutan. Kedua, kerana ada tujuan utama untuk mudahkan sebutan bila ada huruf-huruf lemah atau huruf sukun tu bergabung, jadi perlu diubah sedikit untuk mudahkan sebutan. Itu tujuan. Ada soalan setakat ni? Nanti saya minta grup kalau ada sesiapa ada masalah nak masuk. Oh. Puan Nurha dah masuk, Puan Nurha? Ada yang nama Naim. Naim, okey. Saya Nora. Okey, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Kita sambung. Jadi ini perbandingan perkataan-perkataan. So, kalau dalam bahasa Melayu kita ada kata nama, kata benda lah kata nama. Pen, buku, meja, kerusi, komputer, kan? Itu kata nama kan? Atau kata ganti nama. Saya, awak, mereka, dia, kan? Kamu. Okey? Jadi itu kata ganti nama. Kata adjektif, besar, kecil, cantik, kan? Itu kata adjektif. Kata nama khas macam Kuala Lumpur, Putrajaya, Kajang, itu kata nama khas. Ada macam-macam lagi dah bahasa Melayu. Okey, ada 4 di sini. Tetapi bahasa Arab satu, semua dimasukkan sebagai isim. Jadikan semua dinamakan isim. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris banyak noun, pronoun, adjective, adverb. Dia katakan isim. Jadi isim ni mencakupi hampir semua jenis perkataan. Sebab selainnya adalah fi'il. Fi'il perbuatan. Perbuatan fi'il. Perbuatan maksud perkataan yang terlibat dengan masa. Maksudnya masa sebab ada dia sedang berlaku, akan berlaku atau telah berlaku. Atau perintah. Itu kata perbuatan. Jadi kalau kata nama, kata isim tak ada terlibat dengan waktu, dengan masa. Itu yang kata fi'il perbuatan. Lepas tu kita ada kata sendi nama dan kata hubung. Kata hubung itu adalah preposition in conjunction. Itu adalah haraf. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 jenis saja. Kita ada isim, fi'il dan haraf. Bermaksud kalau dalam bahasa Melayu mudahlah kita bahasa ibunda. Dalam bahasa Melayu salah antara bahasa yang paling mudah untuk belajar sebab dia dari segi perbuatan pun tak, tenses tak ada, dari segi gender pun tak ada, dari segi singular plural pun tak ada. Itu bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Inggeris ada sedikit. Bahasa Inggeris ada persamaan sedikit dengan bahasa Arab tapi tak banyak. Bahasa Arab lebih banyak dari segi gender, dari segi bilangan, dan dari segi waktu masa itu semua. Tapi untuk memahami bahasa ada hanya 3 perkataan 3 jenis perkataan yang kita perlu asingkan, bezakan. Yang tu yang buat dia lebih mudah untuk dijangkau dan juga difahami. Okey. Ada soalan setakat ni? InsyaAllah kita teruskan. Kalau tak ada soalan. Okey, inilah istilah yang kita akan gunakan. Fathah, fathataini untuk bahagian atas yang tanwin. Kasrah, kasrataini, dhamma, dhammataini. Rasa ini semua dah faham. Tak ada masalah. Okey. Kita akan, ini saya dah ulang tadi. Ini katakan yang berulang-ulang. Maksudnya isim serta haraf yang berulang terdiri pada 50%. Isim tadi 30%, 33%. Termasuk perkataan-perkataan tertentu yang berulang-ulang, haraf dalam lebih 20 perkataan, tak lebih daripada 60 perkataan. Semua perkataan itu merupakan 50% pada Al-Quran. Okey. Dan kalau tengok pada juzuk pertama, kenapa saya kata mudah untuk faham Quran, lebih mudah kerana
Pada juzuk pertama, 85% perkataan itu diulang-ulang. Jadi cuma ulang dari segi bentuk dia punya kata asas sama. Kata asasnya sama. Itu yang kita akan belajar kata asas atau root word atau kata akar, perkataan dasar. Okey? Lepas tu bila kita baca ni, kita akan tambah kita punya pemberdayaan kata apabila kita baca Quran dan kita ambil perhatian tentang apa nahu dan juga morfologi yang kita akan belajar dalam masa 12 jam ini, insya-Allah. Okey? Right. Okey, ada soalan sebelum kita mula actual pelajaran ni sekarang, insya-Allah. Okey? Ini dipanggil ganti nama ataupun domi atau isim domi. Dia isim lah. Ganti nama kan, isim domi. Domi ganti nama atau dalam bahasa Inggeris pronoun. Dia nampak kita ada di atas ganti nama orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Pertama maksudnya dia ada yang singular atau mufrad, singular maksud satu orang. Ada dual atau musanna, dua orang, atau jamak ramai, lebih daripada dua orang, tiga dan seterusnya lah. Jadi orang pertama maksudnya orang pertama saya sendirilah, anak saya, nahnu kami. Orang pertama, kita gelar pada diri kita sendiri, itu kan? Itu orang pertama. Orang kedua ialah orang berada di depan kita. Sama dia lelaki atau perempuan. Kalau lelaki kita cakap seorang singular dipanggil anta. Kalau dia dua orang antuma. Kalau ramai antum. Lepas tu anti untuk perempuan seorang, antuma perempuan dua orang, antunna perempuan ramai. Itu orang kedua, orang depan kita. Tapi kalau kita cakap orang tentang orang ketiga, orang jauh pada kita, kita panggil dia huwa. Lelaki singular huwa. Huma untuk dua orang, hum untuk ramai. Kalau perempuan, wanita, hiya, huma, hunna. Okey? Jadi ganti nama hum, huwa, kadang-kadang untuk kalau bahasa Melayu hanya guna untuk manusia. Tapi kalau orang ketiga ni huwa atau hiya diguna juga untuk bukan manusia, untuk benda. Kata-kata benda. Benda-benda boleh juga dirujuk sebagai huwa atau hiya. Jadi kita lihat kita ada 3 baris. 1, 2, 3, ada 5 lajur. Jadi total ada 15 perkataan kan. Jadi kita lihat untuk musanna untuk 2, huma sama. Huma untuk lelaki dengan perempuan untuk 2 orang sama, untuk orang ketiga, orang kedua pun sama, antuma. Dan orang pertama untuk orang 2 orang dan ramai nahnu kami. Jadi 3 perkataan atau 6 perkataan dan sama. Sebab tu dia ada 3 ajalah yang unik. Dan itu yang saya kata 12. Perlukah hafal semua? Tak perlu. Sebab Al-Quran ni ialah kisah nabi-nabi, orang-orang, kisah-kisah orang-orang dahulu. Dan banyak dalam Quran tu adalah dalam bentuk dialog atau penceritaan. Bila penceritaan selalu akan rujuk pada orang ketiga. Kan? Kita cerita pasal kisah dia, kisah orang lama-lama. Kita rujuk sebagai mereka, dia, kan? Orang ketiga. Kan? Dan bila dialog, dia ana dengan nahnu. Anta, ana, nahnu. Kan? Engkau dan aku dialog. Dialog maksud kita berdepan kan? Berdepan dia ada orang pertama dan orang kedua je. Jadi, dan kebanyakan yang dirujuk dalam Al-Quran itu ialah untuk lelaki. Walaupun tapi kita kena faham untuk lelaki pun dirujuk pada perempuan juga. Dan banyak dan cerita itu banyak orang ketiga. Dan orang ketiga yang paling banyak ialah orang ketiga huwa. Paling kurang dalam Quran tak kenal ganti nama lagi, kenal huwa lah. Tapi rasa lebih dah banyak kenalkan semua tahu anta, anti, anta tu engkau. Ana tahu tentu saja, nahnu kami kan. Harus dah tahu kan, kena baca Quran selalu. Jadi fokus huwa, hum. Ini paling kurang nak tahu. Lepas tu hiya pun. Hiya kerana banyak ganti nama yang bukan manusia akan dirujuk sebagai hiya.
Singular dan plural. Kadang plural boleh wujud pada hiya. Okey, lepas tu anta biasa dengar antum. Anta dengan antum. Engkau dan kamu. Kamu sekalian. Kalau kita kenal lelaki, insya-Allah kita kenal yang perempuan. Kalau kita kenal anta, kita takkan kenal anti. Kalau antum, antuna kita akan kenal. Paling kurang pun ambil huwa, hum, hiya. Cukuplah tu. Ana nahnu akan nampak kita tak kenal. Itu yang paling kurang tu nak hafal. Yang lain jangan risau sangat. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, kita teruskan. Okey. Kata ganti nama ni dalam Al-Quran boleh tulis dalam dua bentuk. Satu bentuk ialah dalam bentuk dia terasing atau terpisah. Satu bentuk dia melekat dengan perkataan sebelumnya. Macam contoh sebelah kanan ni kita tengok huwa. Huwa dia terasing. Tapi bila dia terlekat dengan perkataan sebelumnya, sama ada perkataan itu adalah perbuatan atau isim sebelumnya, dia akan tukar jadi hu. Kita baca kita cakap kitabuhu. Dia tak cakap kitabuhu. Jadi darabtuhu. Darabtu aku telah memukulnya. Darabtuhu. Kalau kitabuhu kitabnya. Jadi huwa jadi hu di belakang. Kadang-kadang jadi hi. Hi itu bukan kerana hu jadi hi, kedua dia untuk mudahkan sebutan. Kita akan lihat nanti. Betul huma sama, hom sama, hiya jadi ha. Hiya kalau disambung belakang jadi ha alif. Okey. Masuk hiya, lepas tu huma sama, hunna sama untuk perempuan ramai. Anta jadi ka. Kita tak cakap kitabu anta, kita buka buku engkau. Buku awak. Kita buka. Right? Lepas tu di atas antuma jadi kuma. Di belakang antum jadi kum. Anti jadi ki. Kita buki. Kita bukuma. Kita bukum. Okey, jadi itu di belakang. Antuma kuma antuna kunna ana yang banyak-banyak ana jadi ni atau nun ya. Dia jadi ya saja atau nun ya. Kadang-kadang di belakang jadi nun. Tapi biasanya ya tu hazaf jadi nun saja. Nun berbaris kasrah. Nun berbaris kasrah. Kasrah tu ganti ya. Macam fattakuni, fattahabuni, farhabuni. Okey. Dan bawah sekali kita ada nahnu. Nahnu belakangnya nun alif. Kitabuna nun alif belakang tu nahnu lah. Tak boleh tidak. Dia ada soalan setakat ni. Ini bagaimana kita kenal dalam Quran, kita nak tahu 12 ganti nama yang diulang-ulang dalam Quran. Jadi kita boleh kenal pasti. Kita boleh kenal mereka bila kita nampak dalam Quran. Jadi kita buat latihan lepas ni. Okey, kita ada latihan 1.1. Boleh tak cari ganti nama dalam ayat ini? Dan beritahu sama dia terlekat atau terpisah. Silakan. Min huma. Lekat. Min huma. Jadi huma apa makna dia? Dua. Huma. Dari mereka berdua. Mereka Dari berdua. kedua. Mereka berdua. Huma mereka berdua. Okey, terus di bawah Ana. ana. Ana siapa apa makna dia? Saya. Saya. Ini terpisah ke terlekat? Pisah. Terpisah. Kalau huma ni terlekat ke terpisah? Lekat. Terlekat Okey, terus lain. Kum. Diukum. Ubukum. Apa makna kum? Nabi ukum. Kamu lelakian, kamu semua lelaki. Asalnya apa? Asalnya antum. Kan? Antum jadi kum di belakang. Kamu. Okey, di bawah? Pilihi. Dihi. Asalnya apa? Hu. Asalnya huwa. Jadi hu. Kenapa jadi hi? Wow, ada wow.
Memudahkan sebutan. Mudahkan sebutan sebab apa? Huruf di sebelumnya je lam berbaris kasrah. Yep. Lam berbaris bawah kan? Lam berjiti di takwilihi. Kalau lam ni baris fathah jadi takwilahu. Dia dah jadi kerana huruf sebelum dia berbaris bawah, dimudahkan sebutan jadi bitakwilihi. Okey? Okey, kita akan belajar nanti bahawa dhamir ni mabni. Dhamir mabni maksud dia ejaan dia tidak berubah oleh kerana nahu. Oleh kerana hukum nahu dia tak berubah, dia mabni. Dia berubah kerana untuk mudahkan sebutan. Macam inilah takwilihi. Okey? Atau ada lagi lepas tu? Fa arsiluni. Ni maksud apa? Saya. Saya. Sebab dia ada ya di belakang sebenarnya. Asal dia ada ya. Dan untuk tulisan ini dia akan jadi dibuang ya, dia gantikan nun kepada tok kasrah dia. Bunyinya ni jugalah. Kalau ada ya dia panjang sikit kan. Fa arsiluni. Tapi ni fa arsilun. Dia selalu tak perasan. Kadang kita baca sebab kita wakaf kan. Fa arsilun. Tak nampak nun tu kasrah. Lepas itu ada aku situ. Okey? Dia kita lihat satu ayat ni kan ada berapa perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 perkataan. Kita tengok sini. Nampak ada tak banyak Kalau takwilihi ada 3 perkataan, fa'al siluni ada 3 perkataan. Okey. Jadi ada 18. 5 padanya adalah ganti nama. Nah, itu maksud saya. About 1/3 kan. Tapi yang tempat lain banyak lagi lah. Iaitu. Jadi itu yang akan diulang-ulang. Kita lama kita kenal. Itu dah lebih dah kenal ni, dia akan beri kita confident, keyakinan, oh kita senang nak faham Quran dah separuh 1/3 Quran dah dalam tangan dah. Selepas hari inilah insya-Allah. Okey? Ada soalan yang lain? Belum lagi. Tak ada Ada Ustaz. Ada satu. Silakan. Macam contoh tadi fa arsiluni, adakah setiap lepas ni kita jumpa nun kasrah tu bermaksudnya nun tu ya, nun ya? Betul. Oh, okey. Kalau fa arsiluni. Kalau nun ya lain, itu lain. Kalau ujung sekali ada nun berbaris kasrah, itu maksud saya di bawah. Okey? Okey, kita buat latihan lagi. Okey, cuba yang ni pula. Yang lain cuba. Silakan. Yahazahum. Dan ni home jadi mereka kan? Home ni mereka. Terus? Jahim. Him dengan home sama tak makna? Beza lelaki perempuan ke? Tidak. Kalau perempuan hunna. Dia tetap sama. Sama makna dia. Cuma untuk mudahkan sebutan, bijahazihim ni saya berbaris bawah kan? Ini berbaris atas, jahazahum kan? Dia sama. Tetap mereka. Jahazahum bijahazihim, mereka. Okey? Dan ni paling banyak lah, mereka paling banyak dalam Quran. Okey? Lepas tu terus ni. Untuk ni pun saya. Lakum ialah maknanya apa? Lakum. Kamu ramai ya. Terus? Kum lagi. Abikum. Dari ayah kamu. Terus? Ada lagi? Anni ada nun ya di belakang. Bahawasanya aku. Okey. Wa ana Ufi. Okey. Wafi. Tak, ini bukan. Dia ni memang dia punya Ufi sebab dia punya perkataan wafi. Memang ada ya di belakang. Okey? Memang
perkataan tu memang ya tu asal ada situ. Okey? Ini memang ada aku situ. Kalau ikut terjemahan aku menyempurnakan, tapi ini dalam bentuk perbuatan, verb. Dia verb dalam bahasa Arab ni dia ada apa pelaku dia atau domain tersembunyi dalam ni kita tahu ni ufi dia punya aku tu bukan pada ya ni tapi pada hamzah depan tu ufi. Okey. Right? Terus bawah ana pun terpisah. Ana harus muka tahu maknanya kan. Ana pun sama juga. Kau kira berapa banyak harap, berapa banyak ganti nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? 6 ganti nama sini. 7. 2, 3, 7. 7 ganti nama. Okey? Kita sambung lagi. Latihan. Munzilina. Ada soalan? Ada Ustaz. Silakan. Tarauna tu adakah sama dengan upi tu? Sama. Bentuknya sama. Tarana pun perbuatan, verb. Tarana tu ada kamu. Ada antum dalam tu. Tapi dia bukan domain, dia bukan ke isim domain. Dia perbuatan, dia verb. Okay. Kita akan belajar tu bab 4. Okey? Okey. Okey, latihan lagi. Yang terakhir saya kata ada lagi satu lagi. Okey, terus yang ni pula. Rabbi. Okey. Ini okey. Rabbi juga. Okey. Rabbi ada dua keadaan juga. Dia kadang-kadang dia memang Rabbi tu alhamdulillah rabbil alamin. Itu bukan dia tak ada ya itu. Itu memang dia baris bawah. Kita akan lihat nanti kita akan pastilah. Rabbi ni asalnya rabbuyi, Tuhanku. Tu dia jadi Rabbi. Tu dia dimana Tuhanku, Tuhanku. Rabbi. Qala Rabbi. Okey, itu satu. Okey. Unani. Unani. Okey sama. Unani. Belakang tu ada saya di belakang tu. Lagi? Ilayah tu bukan tak Ustaz? Betul, ilayah pun dia. Ilayah. Dia ada dua ya tu. Dia kalau satu ya ilah je tak ada. Kalau dia whether syadda ni maksud ada dua huruf tu diulang. Jadi ilayah sebenarnya ada 4 huruf di sini. Alif, hamzah, lam, ya. Okey, itu ilayah jadi aku. Dia tak jadi i sebab sebelah dia ada la. Kan? Udah la di ilayah. Okey? Terus ilaihi sama juga asalnya ilaihu. Jadi ilaihi. Jadi dia lelaki. Okey? Terus Anni sama juga dariku. Lagi Kaidahunna. Hunna apa makna dia? Mereka apa? Perempuan. Mereka perempuan. Feminin. Dan boleh rujuk pada benda yang feminin juga. Dalam bahasa Arab, setiap perkataan, setiap nama, kata nama tu ada gender. Maksudnya dia boleh dirujuk sebagai sama ada maskulin atau feminin. Atau jantan atau betina lah, jantina panggil satu. Bagaimana dia, kenapa kena bezakan nanti akan belajar. Kerana perbuatan dia pun akan ikut. Dia akan ikut tu nanti. Okey, jadi ada hunna. Terus ada lagi? Hinna. Ilaihinna. Ini pun sama. Hunna dengan hinna sama. Dia dari sebutan dia. Kaidah hunna tipu daya mereka ilaihinna kepada mereka. Wa akum minan jahilin. Dah tak ada. Habis dah. Ada lagi? Okey? Ada soalan?
Okey. Sebelum kita teruskan ni, kita buat latihan kat Quran dulu. Berapa dah jam? Oh, kita ada lagi 15 minit. InsyaAllah kita buat latihan. Ada soalan sebelum tu? Okey, kita pergi. Sekejap. Ada 2 orang tak hadir. Tak dapat hadir, seorang daripada Brunei ke tak boleh, seorang lagi tak tahu kenapa tak hadir. Oh ya. Puan Wok kata dia ada hal sikit, dia akan join kemudian. Okey, right. Okey, kita tengok kepada Al-Fatihah. Oh, sudah. Nampak Fatihah dalam Quran? Dekat sikit nampak? Nampak. Okey. Cari ganti nama dalam ni. Hi. Alhamdulillahi. Rabbi. Okey. Hi. Hi bukan, itu Allah, sebagian daripada Allah. Hmm. Allahu. Ini Allahi. Itu dia bukan dhamir, itu memang asal perkataan Allah ada ha di belakang. Okey, terus. Ka, iyyaka. Iyyaka akan engkau sajalah. Lagi? Wa iyyaka. Ada iyyaka lagi. Ihdina Na ni apa maksudnya na? kami. Kami. Tunjukilah kami. Ihdina, tunjukilah kami. Kan? Terus? Alladzina. Ada. Alladzina tu memang perkataan dia ada nun di belakang. Dia kalau na pun dia nun alif. Oh. Dia nun alif. Alladzina satu perkataan. Alaihim. Alaihim, ya, him. Him bukan atas mereka. Him mereka. Lagi? Alaihim. Okey. Jadi dalam Al-Fatihah ada 5 dhamir. Okey? 5 dhamir dia. Jadi ka dengan him yang banyak na. Itu yang kita akan tahu nama. Right? Kita pergi ke surah berikut. Alif lam mim selalu kita baca ni. Okey. Cari dhamir sini. Dalika. Dalika bukan dhamir. Dalika sebagai satu perkataan. Itulah. Itulah. Jadi itu kena bezakan. Dalika tu bukan dhamir belakang dia. Itu dalika, itulah. Fihi. Okey. Fihi, dalamnya. Okey, fihi. Kenapa nama fihi? Fihi, hi, hu. Hu, dia rujuk kepada kitab. Alkitab ni dah bentuk dia maskulin. Jadi fihi ni kitab, rujuk pada kitab. Hi maksudnya nak tunjukkan bahawa hi ni bukan maksud mesti manusia. Kadang-kadang dia huwa atau dia tu rujuk pada benda. Kalau bahasa Melayu tak ada kan? Dia akan kata ia kan, tak kata dia kan. Ia ataupun kitab itu. Right? Itu beza dia. Terus Nahum. razaqnahum, hum. Ya betul. Na tu bukan, na tu sebahagian daripada perkataan fi'il. Hum je. Terus Bukan. Ilaika tu bukan Ustaz kan? ilaika, ya betul. Kepada engkau. Dia dua perkataan, ila dengan ka. Kalau zalika bukan. Zalika tu memang perkataannya zalika. Tilka pun bukan. Okey. Terus ada lagi? Qablika. Ya, qablika, sebelum engkau. Terus Hum. mereka. Lagi? Ulaika ya tak?
Ulaika bukan. Ulaika itu mereka itulah. Satu perkataan. Satu perkataan. Rabbihim. Rabbihim, betul. Okey, lagi? Humul. Humul. Sama juga. Untuk mudahkan sebutan, sukun jadi dhamma. Humul muflihun. Pun hum. Okey, jadi itu. Jadi ini jadi bila dah kenal dhamir, kita dah boleh pisahkan perkataan tu. Maksud kita kan tahu, qablika ni ada dua perkataan, qabli dengan ka. Kan? Fihi ada dua perkataan. Lagi macam ilaika ada dua perkataan, kepada engkau. Razaqnahum, hum jadi dia sambung kepada razaqna, dia automatik jadi objek, kita akan belajar kemudian. Okey, jadi itulah. Jadi untuk latihan di rumah selepas ni, bila baca Quran, perhatikan semua dhamir-dhamir yang ada. Okey? Right? Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada soalan, kita rehat kejap sebelum kita pergi ke next topic. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada, kita rehat kejap. Okey, nak rehat ke nak terus? Kejap, ada satu Ustaz. Silakan. Ustaz kata sebelum ni yang nun, selepas nun ada alif tu, Ya, na, maknanya, kami. tu rozakna tu bukan. Razaqna memang kami. Tetapi dia dah bentuk fi'il, itu kami telah rezekikan. Maksudnya dalam bentuk perbuatan apa? Itu bentuk perbuatan, itu perkataan perbuatan. Dia betul na tu tunjukkan kami belakang dia. Okey? Okey. Dia bukan bentuk domain eksklusif lah, bukan domain saja. Dia dalam bentuk fi'il, perbuatan. Okey? Ada soalan lain? Okey. Boleh kita lihat kejap, insya-Allah sekarang 9:11. Kita jumpa dalam 9:30 lah. Okey? 20 minit, 9:30. Boleh lihat kejap. Siapa nak solat isyak boleh. Dan kita jumpa lagi dalam 11:30 insya-Allah. Okey? Assalamualaikum. Salam.